Kalau rakyat biasa koyak, itu biasa. Kalau para menteri yang koyak, itu luar biasa. Tetapi jika Perdana Menteri itu sendiri kuat koyak, itu memang masalah besar. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ini sedang viral di semua social media, dekat TikTok, dekat Facebook dan di mana-mana sahaja akan satu video kekoyakan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap satu soalan wartawan. Tonton video ini. Saya sibuk Ustaz. Masalah ni, kenapa tak tanya fungsi Selangor? Kenapa tak tanya Pulau Pinang? Saya ingat bila tu benda ni tak bangkit pun, hanya bangkit oleh media. Itu orang biasa. Nampak tak dekat situ betapa koyaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan soalan daripada wartawan sehinggalah beliau mengeluarkan satu respon yang boleh kita katakan tidak sepatutnya dikeluarkan oleh beliau. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita nak komen lebih-lebih berkenaan dengan situasi itu, perlulah kita berlaku adil kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlulah kita mencerakinkan situasi sebenar supaya kita tidak tersalah ulas. Video tersebut tuan-tuan dan puan sekalian adalah video lama. Bukannya video semalam, bukannya video minggu lepas, bukan video pasca PRN pun. Tetapi video tersebut ialah video 4 tahun lepas, iaitu selepas pemilihan PKR. Di mana macam mana kita tahu, pemilihan PKR ini mana pernah tidak kontroversi, mana pernah tidak ada masalah. Sebab itulah kita selalu kata, kalau pemilihan parti sendiri pun tunggang langgang, kalaulah parti sendiri pun tidak mampu untuk dijaga dengan baik, bagaimanakah Datuk Seri Anwar Ibrahim hendak menjaga negara? Tapi tak apalah, itu cerita yang lain pada masa akan datang. Pada ketika itu, wartawan telah bertanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kedudukan pengurusi PKR Sarawak yang menimbulkan sedikit kontroversi dan juga ada sedikit macam satu perselisihan berlaku dekat Sarawak pada ketika itu, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah respon dengan satu respon yang saya kira tidak sewajarnya dan tidak matang daripada seorang ketua parti. Cumanya yang penting video itu adalah video lama. Jadi jika anda hendak post video tersebut, tolong jangan kaitkan dengan pilihan raya negeri. Ini tidak ada kena-mengena. Silap-silap anda kena saman. Anda kena saman, saya tak tanggung. Tetapi tuan-tuan sekalian, apa yang saya ingin ulaskan dalam video saya pada kali ini ialah, inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang yang kita kira sangat mudah koyak, terutamanya dengan soalan-soalan yang bersifat kontroversial daripada para wartawan. Siapa sahaja boleh lupa betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah koyak ketika ditanyakan oleh wartawan pada tahun 2011 berkenaan dengan adakah jam Omega masih lagi berada dalam simpanan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun tidak. Ini videonya. Sri, berkenaan dengan video seks yang didakwa seorang You dari mana? HV. So, Datuk Sri masih gagal menunjukkan jam Omega yang didakwa masih dalam simpanan Datin Sri Wan Azizah. Apa kena mengena jam Omega? Yang sebelum ni Datuk Sri Apa kena mengena jam Omega tu? Jam Omega ni Itu saya tanya, apa kena mengena jam Omega? You dah establish dah tu. Dah you establish apa di situ? dan setakat ni pun Datuk Sri jawab soalan belum saya. lagi Apakah saudara establish? jawab dalam tweet sebelum ni kata Datuk Sri. Sebab apa saya kena jawab? Saya tanya. Itu saya tanya. Terus apa kena jawab? Saya media Datuk Sri. Bahkan selepas menjadi Perdana Menteri, kekoyakan beliau masih lagi diteruskan. Siapa sahaja boleh lupa kekoyakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika diasak dengan soalan yang bertubi-tubi berkenaan dengan pelantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kerajaan oleh koresponden Al Jazeera. Dan siri kekoyakan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berterusan hinggalah ke sebelum PRN baru-baru ini, ketika dalam satu sesi town hall bersama para pelajar, ialah beliau akan suka buat town hall, betul tak? Beliau tadi ditanyakan oleh seorang pelajar matrikulasi berbangsa India berkenaan dengan sistem kuota dan juga meritokrasi yang tengah berlaku dekat universiti-universiti pada ketika ini. Dan tak sangka Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh koyak dengan soalan daripada pelajar berbangsa India tersebut. Terus terang. Kalau okey, nak puas hati you, Anwar Ibrahim hari ni kata batalkan sistem kuota. We will lose all the elections in this country and you will suffer more in this country. Run by PAS and Bersatu. Understand that? Kita dapat simpulkan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini for some reason mempunyai short temper.
mempunyai kemarahan yang sangat-sangat boleh berlaku pada bila-bila masa. Bila diasak dengan soalan yang bagi beliau agak sensitif dan sebagainya, beliau akan meletup, beliau akan tiba-tiba marah dan sebagainya, serta melampiaskan kemarahan tersebut tanpa sebarang cover dan sebagainya. Dan benda itu tidak sepatutnya berlaku. Kerana beliau ini, tuan-tuan sekalian, merupakan seorang ketua. Tidak kiralah ketua parti ke ataupun ketua gabungan parti seperti Pakatan Harapan ke, dan kini merupakan ketua pentadbiran kerajaan sebagai seorang Perdana Menteri. Jadi sebagai seorang ketua, beliau ini tidak boleh menunjukkan short temper beliau dekat khalayak ramai. Beliau kena pandai tak berhadapan dengan situasi soalan-soalan kontroversial daripada pelbagai pihak. Dan ini terutamanya daripada para media. Media ini, tuan-tuan sekalian, kita fahamlah perangai mereka. Mereka memang diarahkan untuk bertanyakan soalan-soalan kontroversi supaya dapat instigate kita punya reaction. Mereka boleh jual cerita tersebut untuk melakukan media masing-masing. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang ahli politik yang sangat berpengalaman, lebih daripada 50 tahun pengalaman beliau dalam politik. Jadi seharusnya beliau lebih matang dan beliau lebih bersedia untuk berhadapan dengan soalan-soalan kontroversial, tidak kiralah daripada wartawan ataupun daripada sesiapa sahaja. Sebab kekoyakan beliau ini memberikan satu isyarat yang tidak baik sebenarnya kepada kita seluruh rakyat Malaysia, betapa kerajaan kita, beliau sendiri selaku Perdana Menteri, tidak mesra dengan apa sahaja soalan daripada rakyat. Beliau boleh berdiplomasi, beliau boleh mengeluarkan kenyataan yang lebih matang, yang orang kata apa, nak pulang paku buah keras pun tak ada masalah. Tetapi patut kenyataan itu lebih bersifat matang dan orang kata apa, tidak menampakkan beliau koyak. Itu seni yang sepatutnya dipelajari oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun mungkin beliau dah belajar tetapi beliau tidak implementkan saja. Mungkin pada ketika itu kemarahan dan juga perasaan tak puas hati itu meluap-luap dalam badan. Kita pun tak tahu, wallahu a'lam bisawab. Cuma kita harapkan selepas ini Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba tiru style Sanusi Makno ketika berhadapan dengan soalan-soalan sensitif daripada wartawan ini. Ini videonya. Bukti-bukti yang tunjukkan oleh Datuk Seri itu menunjukkan. Mana ada bukti apa? Dia akan tunjuk bukti. Dia benar naratif, benar persepsi. Mana ada bukti? Dia nak bukti. Ni ada kes. Kes pun tak ada lah. Bukti apa? Hang ni Zura. Nak marah tu. Hang ni Zura. Nak marah tu. Nampak tak? Relax dia Sanusi. Bila dia diasat dengan soalan wartawan, fine, dia just jawab je lah nak macam mana kan. Dan kalau dia tak nak jawab pun, dia akan elak daripada jawab. Bila elak daripada jawab itu bukan tanda koyak. Sebaliknya, bila dia rasa benda itu tak perlu dijawab pada ketika itu, tak jawab lah kan. Sebab ada je anak papa yang duk share video Sanusi yang konon-kononnya koyak bila ditanyakan pasal REE. Alah, video yang Datuk Seri Sanusi duk pergi ke kereta, dia kata tak apalah, tak nak jawab lah benda tu kan. Benda itu bukan koyak, tapi dia just macam aku tak nak jawab benda tu. Itu saja. Kalau tak nak jawab soalan pun korang kata koyak. Kalau benda-benda yang saya share berkenaan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, kita panggil apa pula? Rabak. Macam tu. Jadi sekali lagi, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya selaku rakyat Malaysia yang prihatin, meminta Datuk Seri agar lebih matang dan juga lebih bersifat relax dalam menjawab soalan-soalan kontroversial. Kalau orang macam saya ini koyak, itu biasa. Macam saya katakan tadi, sebab saya rakyat biasa yang tidak ada apa-apa kepentingan pun dalam kerajaan dan sebagainya. Apa-apa yang saya kata ini tidak akan membuat efek kepada ekonomi negara. Apa-apa yang saya lakukan tidak akan buat efek kepada sosio perpaduan kaum. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri. Apa sahaja yang anda buat, apa sahaja anda cakap, ianya akan mendatangkan kesan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suasana dalam negara ini. Jadi apa-apa pun kita harapkan selepas ini, mereka yang berada dekat sekeliling Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menasihatkan beliau. Tetapi itulah, macam saya katakan selalu, kita hanya mampu untuk memberikan nasihat. In the end of the day, segalanya terpulang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada untuk mendengar nasihat rakyat ataupun tidak. After all, ini adalah kerajaan beliau. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.